kiriman daripada okey, yang ini dia. Dari Kak Latifah Kak Latifah kata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang peniaga dahulu, tapi bukan peniaga di gerai KC. Saya meniaga dengan suami kayu basikal di pantai East Coast. Wah, menjual juadah seperti karipap, juga popiah dan epok-epok. Pengalaman yang saya nak ceritakan adalah ketika suami saya tidak dapat ikut kerana dia sakit. Jadi oleh kerana itulah sumber pendapatan kami, saya terpaksa keluar berniaga seorang diri berbasikal. Walaupun saya ni ada takut sedikit, tapi apakan daya, memerlukan duit untuk persekolahan anak-anak, katanya Kak Latifah. Jadi inilah kisah Kak Latifah ketika beliau berbasikal, menjual karipap, epok-epok, menjual popiah lah di tepi pantai East Coast di Singapura. Baiklah, kisah kata Kak Latifah ketika dia berbasikal. Jadi di belakangnya ada satu kotak besar di mana dia letak makanan lah yang nak dijual tu. Sedang Kak Latifah kata, saya ni kayu basikal KC, daripada kawasan McDonald di pantai East Coast ni, saya berbasikal. Mungkin untuk pendengar-pendengar yang tidak pernah kunjungi kawasan pantai East Coast di Singapura ini, pada waktu malam memanglah seperti biasa, pantai-pantai yang lain pun tidak ramai orang. Jadi kawasan McDonald, khususnya dekat kawasan pusat makanan segera tu, memang di situ adalah tempat yang paling ramai lah orang-orang akan berkumpul berkela, sebab situ tempat dekat dengan kemudahan, seperti ada 7-Eleven, ada tandas yang dekat dan sebagainya. Jadi ramai yang akan pilih kawasan itu untuk berkela. Lagipun situ pun ada jambatan bawah tanah tu, senanglah nak naik bas dan pulang ke rumah. Jadi kalau lagi tinggi, lagi jauh lah daripada kawasan-kawasan yang dikatakan banyak kemudahan tadi. Jadi bermulanya kawasan dekat pusat makanan segera tu, sampailah dia berbasikal ni kayu menjual, dan ada yang membeli, ada yang mendapatkan juadah yang dijual pada waktu malam. Sekitar 12 lebih tengah malam, lazimnya kakak dengan suami, kata Kak Latifah, akan berbasikal dan menjual karipap, popiah dan juga epok-epok sehingga jam 5 pagi kami akan pulang ke rumah, sebab anak-anak perlu ke sekolah pukul 6.30 pagi. Jadi rumah kami pun tidak jauh sebenarnya. Kakak tinggal di kawasan Marine Terrace. Jadi KC, waktu ini sebutkan sekitar 1 lebih pagi, katanya Kak Latifah. Kakak berada betul-betul selepas beduk jeti. Ada satu jeti yang panjang dikenali sebagai beduk jeti. Untuk pengetahuan anda, beduk jeti ini adalah tempat jeti digunakan oleh para pemancing lah, memancing sebab jetinya panjang dan boleh masuk lebih jauh lah dari tepi pantai dan senang dapat air ikan dalam, laut dalam macam tu lah. Jadi lebih jauh jarak daripada jeti tu, mungkin susah nak jumpa lagi pengguna-pengguna tepi pantai ni yang berkelah ni, sebab dah jauh sangat daripada kawasan-kawasan ada kemudahan. Jadi bila kakak ni berbasikal, entah macam mana tiba-tiba kakak berada dekat satu kawasan di mana seperti ada taman bunga kecil tu KC. Jadi banyak sangat tumpukan-tumpukan bunga, bushes lah di kawasan itu, dan jalannya bukan lurus, jalannya bercabang-cabang. Kakak pun kayu basikal. Bila kayu ni terbelok kiri, terbelok kanan, dan bila berada tengah-tengah, bau tempat tu harum. Memang tidak fikir yang bukan-bukan, sebab situ pun memang banyak sangat bunga. Jadi kata Kak Latifah, sedang berbasikal ni, kakak pusinglah masuk dalam tu, belok sana belok sini, dan setelah lebih kurang 5-10 minit kakak berada dalam taman bunga tu, kakak perasan yang kakak tak keluar-keluar, masih berada di tempat yang sama. Kakak berhentikan basikal, letak kaki di bawah ni, kemudian kakak tengok kiri, tengok kanan. Kakak dah tak tahu tempat mana kakak berada, sebab penuh sangat dengan bunga-bunga yang menutupi penglihatan kakak. Jadi kakak pusing kiri, pusing kanan. Maklumlah dulu KC memang tak ada handphone. Macam mana ni sekarang ni? Siapa yang nak tolong kakak?
Kakak pun cuba kayuh lagi basikal. Katanya Kak Latifah, kayuh lagi. Sambil kayuh, kakak cubalah belok kiri, belok kanan, masih berada dalam taman bunga yang disebutkan. Mustahil kisi kakak boleh sesat sebab kakak dengan suami pernah lalu dekat kawasan tu dan tak pernah memakan masa lebih dari 2 minit pun untuk lalu kawasan tu. Jadi rasa terperanjat dan rasa curiga pun ada. Kakak letakkan kaki kakak, kemudian kakak mula membaca ayatul kursi. Kisi sampai habis kakak baca dan kakak berdoa, "Ya Allah, aku mencari rezeki, tolonglah, lindungilah aku. Berilah bantuan malaikat-malaikatmu, Ya Allah. Kalau betul lah aku ni dihalang mencari rezeki yang halal, anak-anak aku nak sekolah pukul 6 pagi nanti." Jadi akhirnya kakak nekat, kakak berbasikal. Kayuh Kisi, jumpa jalan keluar. Kisi, kakak pandang belakang Kisi. Pandang di belakang kakak, alangkah terperanjatnya, taman bunga yang mana kakak masuk tadi memang cantik, penuh dengan bunga. Bila tengok belakang, tempat tu jadi macam tempat yang tak terurus. Bunga-bunga layu, daun-daunnya yang dah layu, warna coklat bukan hijau. Jadi terperanjatlah Kisi. Keadaan tu menjadi begitu teruk. Kakak pun tidak berani nak patah balik. Malah kakak kalau nak pulang jalan yang sama, kakak belok sebelah kiri, jalan menggunakan jalan raya utama ataupun main road. Jadi sedang berbasikal ni Kisi, bau bunga wangi tadi mengikuri kakak. Sampai kakak pergi sejauh-jauhnya, sampai itulah bau wangi dapat kakak bau. Dari situ perasaan rasa tak sedap, seperti ada yang tak kena. Kakak pun batalkan niat untuk terus berniaga. Kakak menggunakan jalan raya utama, berbasikal kayu, bau wangi masih ikut Kisi. Sampai tempat ujung tu, di mana dikatakan tempat restoran makanan segera, kakak nak turun bawah, gunakan slope nak tolak basikal, jalan bawah jambatan bawah tanah. Bila sedang tolak basikal, baru nak belok seleko tau Kisi. Jadi bila turun basikal tu tolak, sebelah kiri tu kakak belok dah teruung bawah tanah tu lah. Kedengaran bawah tanah suara perempuan menangis. Pendengar Ria 897, katanya Kak Latifah kakak dengar dengan jelas. Masih belum nampak lagi orangnya. Sebab apa? Diselindung oleh tembok. Penglihatan kakak tak dapat lihat. Belum nak masuk terowong ni dah dengar Kisi suara orang menangis. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Kisi bayangkan, kakak tunggu Kisi dari pukul 3 lebih pagi sampai pukul 5.30 pagi kakak tunggu. Barulah ada sekumpulan budak-budak remaja ni berjalan nak gunakan terowong tu. Baru kakak ikut budak tu dan jalan bersama-sama dengan mereka. Dan Kisi, itulah pengalaman kakak, satu-satunya pengalaman berniaga seorang diri tanpa suami di sisi kakak. Macam-macam gangguan terkena, tapi yang ada pun nasib baiklah hanya terbau dan hanya terdengar. Kalau kakak ternampak, kakak boleh pingsan agaknya. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang